إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita dapat menyambung semula kuliah ataupun kelas pengajian kita berdasarkan kepada hadis-hadis akhir zaman ataupun hadis-hadis fitnah tentang peristiwa yang berlaku, akan berlaku, sedang berlaku, telah berlaku, berhubung dengan tanda-tanda bahawa dunia ini akan kiamat. Dan juga hadis-hadis fitnah, ujian dan dugaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada orang-orang yang beriman. Malam ini hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang meriwayatkan ataupun mendengar ataupun mengambil hadis ini daripada Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tattabi'unna, kamu pasti, kamu yakni kita umat Islam pasti akan mengikuti sunanun atau sanana, sunnan ataupun perbuatan, jalan, amalan, man qablakum, orang-orang sebelum daripada kamu. Hadis ini mungkin sebahagian kita pernah dengar. Nabi kata, orang Islam sesungguhnya di akhir zaman, sebelum terjadinya kiamat, di antara musibah, perkara buruk yang akan berlaku di kalangan orang Islam, mereka akan meniru, menyerupai, mengikuti jalan, amalan, perbuatan orang-orang sebelum daripada kamu. Maksudnya dalam perkara yang buruk, dalam urusan yang tak elok, dalam perbuatan yang dilarang. Shibran bi shibrin, ikut dengan begitu dekat, ikut betul-betul ikut, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta.
sehingga kan hatta law salaku, jika mereka ini masuk juhraddab, ke dalam lubang biawak. Maksudnya kita ikut, follow, betul-betul ikut, dekat, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak, sarang biawak, bab, biawak padang pasir kan, lubang biawak padang pasir tu. Lasalaktumuh, kamu juga akan turut mengikuti mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Maksudnya, walaupun kamu nampak mereka itu binasa, rosak, sesat, terkeluar, kamu tetap ikut. Ini bahaya ni. Qulna, kami bertanya. Siapa kami? Sahabat. Sahabat yang dengar hadis ini, yang berada bersama-sama dengan Nabi ketika Nabi mengucapkan hadis ini, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksudkan itu? Adakah mereka itu al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Kristian? Maksudnya, adakah engkau memaksudkan bahawa di akhir zaman orang Islam akan mengikuti orang Kristian dan orang Yahudi dalam amalan kehidupan mereka, terutama berhubung dengan keagamaan, berhubung dalam kepercayaan? Kami akan ikut apa yang Yahudi buat, apa yang orang Kristian buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, faman? Dia tanya Nabi, Yahudi ke yang kau maksudkan itu? Yang kau kata man qablakum, kamu akan ikut orang sebelum kamu. Siapakah orang sebelum itu? Siapa yang kau maksudkan? Yang kau tuju tu siapa? Adakah Yahudi dan Kristian? Nabi kata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Maksudnya sahabat dapat mengagak, sahabat dapat meneka dengan tepat. Kerana bila Nabi maksudkan masuk ke dalam lubang biawak, maksudnya mereka ini golongan yang sesat, golongan yang menyesatkan, golongan yang terkeluar. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani, Kristian? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitab sahihnya. Okey. Tuan-tuan, di antara benda yang paling menakutkan kita, sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, perasan ataupun tidak, bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini, la tattabi'unna, kamu akan mengikuti mereka, kamu akan terpedaya, terpengaruh, tunduk dan juga mengikuti amalan mereka. Nabi telah memberi satu amaran kepada kita, benda ni akan berlaku. Yang menakutkan kita, macam mana kita boleh pergi ikut mereka? Sedangkan yang kita sebut, yang kita minta hari-hari, berpuluh kali, berbuih mulut-mulut, apa dia? Tak sah pun tuan-tuan baca. Berapa kali? 3 kali. 3, 1, 2, 3. Kan? 3 rakaat, 3 kali baca. Siapa sembahyang sunat? 2. Jadi 5 kali. Apa dia? Baca apa? Baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa dia tu? Apakah maksudnya? Kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala
menunjukkan jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita nak ikut jalan para nabi, jalan orang-orang yang benar, jalan orang-orang yang saleh, jalan orang-orang yang mati syahid. Itu yang kita minta. Dan kita tak nak ikut apa? Kita tak nak ikut jalan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai. Tengok dalam tafsir, siapa dia pok tu? Siapakah golongan yang dimurkai, yang dimarahi oleh Allah, ghadab? Al-Yahud. Tuan-tuan duk baca tu, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dimurkai itu merujuk kepada Yahudi. Ad-dallin. Apa dia tu ad-dallin? Orang-orang yang sesat. Siapa dia yang sesat? An-Nasara, Kristian. Kita minta berulang kali kepada Allah, tak nak masuk mengikuti jalan-jalan orang yang dimurkai, jalan-jalan orang yang sesat, Yahudi dan Kristian, tetapi sebaliknya kita ikut. Inilah satu perkara yang sangat menakutkan. Permintaan kita, doa kita dengan kejadian yang berlaku dalam hidup kita berbeza. Maka sebab itu tuan-tuan, kita nak syarah hadis ni, kita kena mengaji hadis ni supaya kita tak termasuk dalam golongan yang masuk ke dalam lubang biawak. Dan orang Islam ni dia punya tabiat dia apa? Berkaitan dengan biawak ni. Lubang-lubang ni, bisa dengar tak? Selain daripada hadis masuk lubang biawak, orang Islam ni, kalau tuan-tuan betul-betul orang Islam yang ada ilmu, yang ada iman, yang ada taqwa, Nabi kata tuan-tuan, orang Islam tidak akan disengat. Apa dia? Orang Islam tidak akan disengat 2 kali daripada lubang yang sama. Kalau kata kena sengat pun, kali pertama tu dimaafkanlah. Maksudnya kalau tertipu, terkena, terpedaya, tersilap, tersalah, kali pertama ni kebanyakan orang maaflah. Biasalah, manusia, insan. Tapi kalau 2 kali daripada benda yang sama, bukan takat 2 kali dah, berkali-kali duk kena mohong pun percaya. Teruk tak? Teruk lah. Sebab itu orang Islam, dia tidak akan tertipu, dia tidak akan terpedaya, dan dia tidak akan mengikuti sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang sesat. Masalahnya jahil. So, sebab itu dalam hadis ini mengingatkan kita tentang bahayanya apa yang disebut sebagai mengikuti orang-orang sebelum daripada kita. Okey, setuju? Masuk kepada ulasan yang pertama. Tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan kita akan ikut. Ikut ni maksudnya apa? Menyerupai, meniru, menjadi seperti. Itu maksud ikut tu. Dia ni betul-betul ikut perangai pak dia. Perangai. Apa maksud dia? Apa maksud ikut di situ? Hang punya kelaku ni macam ikut kelaku Tok Wan hang. Jenis takti sabak. Nampak? Faham tak ikut di situ? Ikut di itu maksudnya menyerupai, sama. Orang putih kata copy paste. Jadi kalau Nabi kata mengikuti Yahudi, artinya apa? Sama perbuatan kita, amalan kita, tindakan kita, sikap kita, pemikiran kita macam Yahudi. Bahaya, bahaya. Pasal Yahudi ni, Kristian ni dilaknat.
Kafir. Kita tak boleh ikut. Sebab itu Nabi kata khaliful yahud, hendaklah kamu berbeza dengan Yahudi. Sekejap lagi kita akan tengok beberapa contoh amalan yang Nabi sengaja buat dan Nabi suruh kita buat untuk menunjukkan apa? Supaya tak sama kita dengan Yahudi. Nabi kata a'afu liha. Liha apa liha? Bukan liha janda. A'afu liha. Taruh janggut. Wa qassus syarib. Nabi kata taruh janggut, nipiskan misai. Taruh janggut ni, macam saya ni nak taruh. Nampak tua. Kalau cukur ni mudah, segak. Tapi taruhlah dan Nabi suruh. Kalau tak pasal hadis tu memang cukur lah. Ni pun trim sikit-sikit ni, nak bagi nampak muda. Pasal dia nampak umur tua daripada tua sebelum usia. Wa qassus syarib, bukan cukur, nipiskan misai. Tuan-tuan biasa tengok tak cerita-cerita orang putih? Tengok tak cerita orang putih? Cerita western film, cerita barat. Tengok dia punya misai macam mana, cowboy tu, mustache tu, bersimpang siur. Simpang 3, simpang 4, simpang renggam, simpang 5, nampak? Kan? So kita menyelisihi Yahud, orang Yahudi mereka simpan misai, maka cukur janggut, maka kita simpan janggut, bagi ada juga sikit, menipis misai. Itu satu, banyak lagi. Dan kita akan tengok bukan sahaja dari sudut penampilan, dari sudut keterampilan ni, dari sudut amalan pun Nabi suruh. Baru ni kita puasa apa? Ashura. Pasal apa kita puasa 9? Tasu'a. Bukan ada fadilat apa pun Tasu'a tu. Berpuasa pada hari ke-9 Muharram tak ada fadilat. Yang ada fadilat ni hari ke-10. Ada orang pergi puasa hari ke-9, hari ke-10 tak puasa. Bagus. 9 itu hanya untuk bertujuan apa? Membezakan kita dengan Yahudi. Bila pergi puasa 9 tak puasa 10, Yahudi pun penin. Hang ni apa dia? Nampak? So kita kena faham. Maksudnya dari sudut tindak tanduk Nabi, dari sudut perangai sikap Nabi, baginda sangat mengambil berat soal apa? Membezakan di antara kita orang Islam dengan orang Yahudi dan Kristian. Ini satu benda yang kita kena ambil erti. Dan sekarang kita dah tengok banyak budaya-budaya Kristian, budaya-budaya kufar. Saya nak sebutlah. Saya tak tahulah orang baru ni mudah-mudahan terpelihara lah daripada budaya ni. Tuan-tuan bisa dengar tak? Apa? Shower baby shower, tak tahu. Saya pun lupa ingat. Dan sekarang dah jadi trend. Baby shower. Tahu baby shower? Apa tak tahu macam mana, saya tak tahulah majlis tu, tuan-tuan carilah. Di sebelah Kuala Lumpur, di sebelah sana, di kalangan artis-artis dah buat ni baby shower ni sebelum beranak kot. Dan kalau kita tengok dari sudut budaya, dari sudut cara hidup, memang telah masuk ke dalam kalangan orang Islam. Kononnya di atas nama moden, di atas nama apa? Moden, di atas nama orang apa ni, cerdik ni lah. Kan? Sebab itu kita menasihati. Banyaklah. Yang peliknya adat budaya Melayu yang bagus-bagus ni tak mau nak ikut. Pasal apa? Kampung. Kalau budaya orang Melayu ni kampung, kolot. Kalau budaya orang putih tu nampak cerdik, nampak pandai, nampak hebat sangat. Ini salah satu masalah orang Islam. Kan? Saya tak mau sebut lagi lah. Kan? Sekejap lagi kalau saya sebut, pakat kena seorang sikit. Kan?
Itu belum kita bincang soal cincin, soal bersanding, kan, soal cium. Walaupun benda itu, tuan-tuan tengok mana ni lepas akad nikah cium ni? Tengok mana? Tengok mana? Tu nak marah saya tu. Duk mengata tu. Tak ada keluar masjid kata dah. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Yang saya duk tengok, maka dengan ini, dia peganglah kitab. Maka dengan ini diisytiharkanlah bahawa kamu berdua. Mula dia tanya dulu, adakah engkau bersedia menerima ini sebagai suami? Saya bersedia. Tanya. Maka saya dengan kuasa yang diberi mengisytiharkan bahawa kamu berdua adalah pasangan suami isteri. Maka berciumlah. Tu dalam budaya mana? Budaya mana? Adakah budaya baru? Kami orang baru memang lepas akad nikah kami cium. Tak. Sekarang lepas akad nikah buat apa lepas akad nikah? Pergi padan dengan Tok Qadi pun. Okeylah. Sekarang ni dah halal. Sekarang ni dah halal. Pergilah. Nak sarung cincin ke, nak bersalam ke, nak cium dahi ke. Ish. Sungguh pun halal, sungguh pun telah halal, tetapi kita orang Islam ada muru'ah, ada adab. Tuan-tuan yang suami isteri ni boleh tak berkelakuan tak senonoh di hadapan orang ramai di atas alasan dia isteri saya? Boleh tak? Boleh. Ini pergi cium, suruh pula tu belakang. Cium bagi kena dahi. Cium. Peluk. Tu penyokong tu yang belakang tu. Peluk, cium. Astagfirullah. Malu. Balik saat ni, duduk dalam bilik, tak ada siapa, tutup pintu, tutup lampu. Silakan. Ini di khalayak ramai dalam masjid. Dalam masjid tengok kita duduk pun belakang perempuan, laki depan. Kena jaga. Saya sebut ni kenapa tuan-tuan? Terlampau nak meniru. Orang buat, kita pun buat. Betul tak? Tu banyak jugalah saya nak sebut. Balin bunga lah. Balin bunga ni main mana? Apa ni? Lepas tu ada pula ni, parti. Kalau saya sebut tuan-tuan mungkin tak tahu, tapi saya tengok kadang-kadang canggih juga ni orang ni. Bride to be. Faham ke tak bride to be? Betul tak betul sebut tak tahu. Bride to be. Pesta sebelum jadi pengantin. Buat pesta, boleh ya? Tak ada dalam sunnah benda-benda macam ni. Itu belum bachelor party lagi, parti bujang. Untuk mengakhiri zaman bujang, kita kena buat parti. Lepas ni kita dah ada bini, payah. Kita buat satu parti. Ini semua amalan kufar. Amalan-amalan orang bukan Islam. Tetapi sudah banyak diamalkan oleh orang Islam. Pasal itu tuan-tuan, apapun adat, al-aslu fil adah at-ta'lil. Bila kita nak buat sesuatu budaya, tuan-tuan kena ingat nak buat satu amalan, satu budaya, kena tanya, ni pasal apa kita buat ni? Kan? Nampak? Okey. Itu saya bagi sikit tu baru buka sikit. Beberapa amalan yang menyerupai orang bukan Islam. Itu belum kita tiup-tiup lilin lagi. Allah selamatkan Ismit. Mbuih Ismit. Ini tuan-tuan, hadirin mukminin, jati diri orang Islam. Okey? So balik back to hadis kita. Okey, so kita baca sekarang. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari, kata dia, Rasulullah sallallahu, ini perkataan Ibnu Hajar. Saya ambil penuh perkataan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika dia mensyarahkan hadis ni. Kata Ibnu Hajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa umatnya
akan mengikuti perkara-perkara baru daripada bid'ah yang tidak ada dalam sunnah, yang tidak pernah diajar, tak ada dalam Islam. Nabi tak pernah ajak, sahabat tak pernah buat. Benda-benda yang diimport masuk ke dalam Islam kerana mengikuti hawa nafsu, dan juga menyerupai orang-orang sebelum kita. Nabi memberikan amaran bahawa ini akan berlaku pada akhir zaman. Kiamat tidak akan terjadi melainkan manusia menjadi buruk. Ini tuan-tuan kena ingat tak? Tuan-tuan, ketika terjadinya kiamat, manusia yang hidup kesemuanya buruk dan juga rosak. Tak ada orang saleh. Sebab itu kita tengok hari ini, kebanyakan manusia, majoriti manusia berada di atas kesesatan. Kerana kata para ulama, Ibn Hajar sebut, apabila manusia telah mula rosak, ramai yang terkeluar daripada jalan yang benar, semakin sedikit orang-orang yang benar dan saleh. Ketika itu terjadilah kiamat. Sebab itu ada orang tanya, masa kiamat itu orang Islam ada tak? Tak ada. Sebelum terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menghantar apa? Siapa bisa dengar? Allah Subhanahu wa taala akan menghantar angin yang lembut sesepui bahasa. Angin itu akan dihantar oleh Allah dan dihidu oleh orang beriman. Apabila dia hidu, dia akan mati. Macam gas beracun. Tapi angin tu lembut, sejuk, sedap. Dan dia hanya akan pergi kepada orang beriman saja. Orang beriman akan hidu, angin tu semua mati. Yang tinggal hanyalah orang kafir, orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang fajir, yang jahat, yang kufar, yang kafir. Masa itu berlakunya kiamat. Allah selamatkan daripada bertemunya orang-orang Islam dengan kejadian huru-hara kiamat. Dan hari ini kita tak pelik jika ramai manusia berada di atas kesesatan, kerana itulah yang akan berlaku sebelumnya kiamat. Sebab itu Nabi kata apa? Orang yang saleh, orang yang benar sedikit berbanding orang yang sesat. Dalam hadis ghuraba, unasun salihun, manusia yang saleh sikit. Orang yang beriman tu sikit, kerosakan itu banyak. Itulah di antara tanda-tanda kiamat. Kemudian kata Imam An-Nawawi, tadi Imam Ibn Hajar, ini kata Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, kata beliau, Nabi menyebut perkataan sejengkal, Nabi menyebut perkataan sehasta, itu bukanlah maksud Nabi. Nabi sebut hasta, jengkal tu bukan nak suruh kita fokus jengkal hasta tu. Tapi kata An-Nawawi, Nabi nak memaksudkan dengan ukuran itu apa dia? Iaitu betapa dekatnya orang Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam hal maksiat, dalam hal mungkar. Mereka mengikuti dengan sebenar-benar ikutan. Jadi bila kita baca hadis ni, tuan-tuan kena ingat, jangan pelik. Kalau semua yang Yahudi buat, Kristian buat, yang maksiat, yang buruk, budaya yang tak elok tu, budaya yang rosak tu, orang Islam tiru sebiji. Sebab apa sebiji? Pasal apa sama? Kata An-Nawawi, kerana Nabi sebut sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Pasal itu kita, tuan-tuan, apapun dalam hidup kita, soal perkahwinan, soal kenduri menikah, dari soal kenduri kematian, dari soal berkeluarga, semua ada dalam sunnah. Sebab itu sebelum buat, kita tengok apa Nabi buat. Ada tak Nabi buat? Benda agama ni senang ya. Nabi buat tak? Dia kata benda ni susah lah, pasal zaman Nabi tak ada orang menikah. Zaman Nabi ada orang menikah tak? Ada tak? Ada. So kita tengoklah apa yang Nabi buat. Macam mana akad nikah Nabi, macam mana soal kenduri kendara Nabi. Tengok apa yang Nabi buat, apa anjuran Nabi, apa sunnah Nabi.
Zaman Nabi ada orang mati tak? Dia kata zaman Nabi siapa pun tak mati. Yang mati ni kemudian sikit. Zaman Nabi banyak orang mati. Macam mana Nabi urus orang mati? Ada tak amalan-amalan yang kita buat ni pada zaman Nabi? Senang Tengok-tengok. Bukan kata Yahudi, bukan kata Kristian, Hindu terus. Hindu terus. Tu kena beri arwah. Hindu. Yahudi pun tak, Kristian pun tak, Hindu terus. Tak percaya? Tanya orang Hindu. Hampa kalau mati dah kenduri tak? Ada. Memang Hindu. Cek-cek punya cek, patutlah. Tak pelik lah pasal apa ada budaya tu dalam masyarakat kita. Pelik tak? Tak pelik pasal apa? Parameswara. Tu lupalah sejarah tu. Tingkatan 1. Parameswara daripada Majapahit ke Palembang. Parameswara ni agama apa? Agama apa Parameswara? Hindu. Tu yang lenggang perut tu. Lenggang perut main mana? Yahudi pun tak. Tanya Yahudi hampa lenggang perut tak? Kristian tak? Hindu. So kita banyak pengaruh Hindu. Pasal tu ada kajian sejarah amalan budaya adat orang Melayu yang berasar susur galur daripada Hindu. Nampak? So itu jasa Parameswara lah. Nampak? Lepas tu baru masuk Islam, Muzaffar, Mansur Shah, apa semua tu kan. Pasal tu di Kedah ada kerajaan Kedah tua. Pergi tak candi apa? Lembah Bujang tu. Nampak? Maksudnya memang ada kaitan Hindu. Pasal tu tuan-tuan jangan duk korek sangat susu galuh. Sekali tengok-tengok Muthusami. Dia nak hadapi kat tu. Kalau kena Arab tak apalah kan. Okey? Dalam hal ini tuan-tuan kena tengok juga. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Allah Subhanahu wa taala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat yang selalu kita baca. Sebab itu Al-Quran kalau difahami dia sangat dekat dengan kita. Allah kata walan tarda. Dia guna perkataan lan. Walan tarda, sekali-kali tidak akan redha, tidak akan setuju. Dan hari ini tuan-tuan tengok apa yang berlaku di dunia Arab. Tu tuan-tuan baca sendirilah. Kerajaan-kerajaan Arab dah mula mengiktiraf Israel, Yahudi. Ini juga sebahagian daripada tanda-tanda berlakunya kiamat. Kan? Kita duduk tengok tu. Tanda-tanda kecil. Tengok, dah ada hubungan orang Arab dengan Israel. Allah Subhanahu wa taala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara. Orang-orang Yahudi dan Kristian tidak akan sama sekali redha dan bersetuju dengan kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara mereka, agama millatahum. Sekali kita akan tengok bagaimana kita ikut. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan perkataan Ibnu Battal, seperti mana yang kita sebut tadi, manusia mengikut dalam hal-hal bid'ah dan mengikut hawa nafsu dan juga mengikut amalan yang dibawa oleh orang Yahudi. Dan kita jangan lupa Nabi mengingatkan kita dalam hadis yang masyhur, siapa-siapa yang tiru Yahudi, tiru Kristian, dia jadilah Yahudi dan Kristian. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru, menyerupai, Nabi kata man tashabbaha biqaumin, sesiapa yang menyerupai, meniru sesuatu kaum, maka dia masuk daripada kaum itu. Ingat hadis riwayat Abu Dawud. Kata Al-Imam As-San'ani, kata Al-Imam As-San'ani, kata dia apa? Hadis ini menunjukkan sesiapa yang menyerupai atau meniru orang-orang fasik, orang-orang kafir ataupun ahli bid'ah, dia masuk daripada kalangan mereka. Dia meniru
pakaian mereka, gerak-geri mereka. Maksudnya dari sudut apa? Pakaian, dari sudut perbuatan, dari sudut amalan. Sekejap lagi kita syarah apa dia tu pakaian ni. Kata para ulama, Nabi SAW melarang memakai pakaian ataupun sesuatu yang menjadi pengenalan khas, ataupun pakaian khas, ataupun simbol khas bagi orang-orang kafir. Sebab itu kata para ulama, sesiapa yang memakai pakaian khas orang kafir, memakai lambang ataupun simbol orang kafir, maka dia termasuk daripada mereka. Jadi dari sudut apa ni? Pakaian. Pakaian apa? Pakaian agama, bukan pakaian biasa ni. Pakaian biasa tak apalah, kan? Walaupun seelok-eloknya kita dia macam ni tuan-tuan. Islam ni dia tak ada pakaian khas. Saya tuan-tuan tanya pula, kami tak mau pakai pakaian orang kafir ni. Pakaian Islam apa dia? Islam dia tak ada pakaian. Pasal itu tuan-tuan tengok dalam masjid ni Sabah Makneka. Saya pun tak tahu nak yang mana satu Islam. Ada yang baju Melayu dengan kain plekat. Ada yang baju Melayu pun khilaf. Melayu Teluk Belanga, Melayu Cekak Musang, Melayu Johor, Melayu Kedah. Kita pun tak tahu yang mana satu Islam. Ada jubah, ada kurta, ada seluar, ada kain, ada so Islam ni apa dia? Islam tak ada pakaian. Jubah Arab, kurta India, baju Melayu orang Melayu lah, nama pun baju Melayu, kan? Pasal itu Islam dia semua dia ra'i. Cuma tuan-tuan tak bolehlah pergi pakai pakaian agama seperti pakaian Sami. Main masjid pakai lagu Tok Sami, Siam tu, kain merah tu, kain oren tu. Lepas tu orang tegur, "Oi, apa hang pakai lagu Tok Sami? Tutup aurat." Walaupun menutup aurat, tapi pakaian itu pakaian agama, menyerupai Sami. Tak boleh lah, kan? Ataupun memakai pakaian yang dipakai khas oleh padri, ataupun topi yang dipakai oleh orang Yahudi, kan? Topi yang jenis kecil tu, biasa tengok tak? Topi kecil tu, tengok orang Yahudi pakai. Yang tu kita tak boleh pakai. Ni pakai main masjid, orang bagi souvenir tak tahuan hala mana pakai. Dia tahan pakai lebay Yahudi. Tak tahu kawan tu balik pada Palestin, dia beli souvenir, dia bagi kat aku. Ni lebay Yahudi. So kita tak boleh pakailah yang menyerupai pakaian. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah. Tuan-tuan cuba tengok, Yahudi ni dia ada kemiripan. Kristian dengan Yahudi ni dia ada mirip dengan Islam. Pasal mereka ni agama yang mai daripada Tuhan yang sama. Samawi dia panggil, agama yang Allah turunkan. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok, padri akan pakai jubah. Padri akan pakai jubah. Padri ni orang bagus lah, akan pakai jubah. Perempuan dia tu, padri perempuan, tak tahulah mereka panggil apa. Padri perempuan pakai apa? Pakai apa? Pakai tudung. Maksudnya tudung ni pakaian orang baik-baik. Nak jadi padri kena pakai tudung. Nampak? Bukan kata agama kita aja kata pakai tudung ni bagus. Agama lain pun, cuma mereka ada tudung khas lah. Pasal tu tuan-tuan, kalau buat persatuan pandu puteri ke, persatuan wanita-wanita apa ke, jangan duk pergi buat passion lagu depa tu. Jenis tudung hitam sembang skirt kembang tu kan. Kami adalah jawatan kuasa wanita Masjid Baru. Macam jawatan kuasa Israel lah tengok. Tak boleh lah kan. Mesti menyelisihi mereka. Tapi kalau pakaian, ada orang kata ni kami ustaz ada majlis tema Bollywood, mereka suruh pakai ala India, ataupun tema Chinese, mereka suruh pakai ala-ala China. Boleh lah.
Sebab itu bukan berkaitan dengan kepercayaan ataupun agama. Cuma janganlah pakai sari tu macam India pakai. Otter lah sikit. Bagilah sari yang tutup aurat. Kan? Orang tanya boleh tak nak pakai sari, nak pakai apa ni, pakaian India ni, pakailah. Sebab dia bukan dah kaitan dengan orang Hindu, dia pakaian budaya orang India. Nampak? Kan macam kita makan capati lah. Capati, roti canai, itu makanan orang India. Kan? Makanan orang India. Kita makan makanan Cina. Itu bukan makanan agama, itu makanan budaya. Itu tak ada masalah, kan? Okey? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kedua, selain daripada menyerupai mereka dalam soal pakaian, dari soal penampilan, lambang salib tak boleh pakailah, itu jelas lambang agama Kristian, ataupun apa-apa lambang agama Hindu ke, agama Buddha ke, kita tak boleh pakailah, kan? Nampak? Ataupun sebab tu saya yang calik ni tak boleh. Ada orang Islam pergi calik. Calik ni, calik sindur. Jangan main-main, kita tahu. Sindur. Sindur ni, calik ni. Yang ni ada kaitan dengan agama. Tak? Ada kaitan ni, yang calik ni. Sebab orang yang calik ni bagi mereka orang yang beristeri. So kita mungkin pakai pakaian ala India kan, pakailah sari, tapi tak payahlah sampai duk calik ni, kan? Kena jaga jugalah batasan tu. Yang orang laki-laki bolehlah pakaian India kan, dhoti apa tu, tapi tak payahlah sampai nak calik 3 dai atas tu, tak payah lajak lah, kan? Azan tu sikit, sekejap lagi kita sambung larangan Nabi ni, kemudian kita tutup insya-Allah taala. Okey, bismillah. So tuan-tuan, yang kedua menyerupai orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Kristian di dalam soal perayaan. Soal perayaan. Sebab itu orang Islam, Nabi SAW bila dia sampai ke Madinah, dan di Madinah ada orang Yahudi, di Madinah ada Yahudi.
Nabi mula halau Yahudi keluar ketika peperangan Khaybar. Keluar usir habis. Tapi sebelum tu memang Yahudi duduk. Ada perayaan yang disambut oleh Yahudi namanya Nairus, Mahrajan. Ini perayaan orang-orang Yahudi lah, orang-orang bukan Islam. Nabi SAW kata, Allah telah pun menukar. Qad abdalakumullah. Allah telah menukar. Allah telah memberikan kepada orang Islam dua perayaan. So, raya ni ibadat tau. Raya ni bukannya budaya adat ni. Raya, sambutan hari raya tu syiar orang Islam. Ibadat. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Sebab itu dalam soal hari raya tak ada istilah kongsi raya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami. Sebab itu bila kita tengok raya kita, ada salat raya, ada khutbah raya, kan? Dia berkait dengan apa? Ada ucapan raya, doa raya, kan? Ucapan. Semua itu kita sambut berdasarkan titah perintah Allah. Maka sebab itu jumhur ulama mengharamkan kita menyambut perayaan orang kafir. Kerana kesemua perayaan orang kafir disambut berdasarkan kepada amal agama. Dipawali berdasarkan kepada pertarungan di antara Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, perayaan cahaya. Apabila Tuhan yang jahat kalah oleh Tuhan yang baik. Tuhan pun ada jahat. Jangan duk heranlah kalau depa pun ada yang baik dan jahat. Tuhan pun ada yang tak baik. Ini di perayaan tu. Sebab itu apabila sambut dipawali, mereka menyalakan lilin api. Itu sebagai lambang perayaan cahaya. Cahaya kebaikan mengatasi cahaya kejahatan. So kita tak boleh sambut lah. Kerana itu berkait dengan akidah. Christmas tak boleh juga. Kerana perayaan berkaitan dengan Isa sebagai anak Allah. Tak boleh juga. So kita tak payah sambut lah. Kita sambut cuti kerajaan bagi. Kita cutilah. Kan? Sebab itu ulama kata, siapa-siapa yang hari lain dia tak buat benda tu, tiba-tiba hari tu dia pergi buat, tak boleh. Faham tak? Sebab itu kita tak boleh puasa hari Sabtu. Pasal apa? Hari Sabtu ni hari apa? Hari Sabtu hari besar Yahudi. Hari Ahad hari besar Kristian. Jadi kita tak boleh tak duk pergi puasa hari tu. Ada larangan berpuasa pada hari Sabtu dan berpuasa pada hari Ahad. Ataupun kita pergi beli. Contoh tak pernah duk beli hadiah, pergi beli hadiah hari Christmas. Apatah lagi yang pergi buat pula pokok Christmas dalam rumah. Ada di kalangan orang Islam. Macam mana ustaz boleh tahu? Mereka bubuh dalam Facebook, bubuh dalam Instagram. Kita tengok buat pokok Christmas, hias. Lepas tu buat pula apa ni? Ni lah sambutan Christmas. Tak boleh. Tak boleh benda tu. Kerana Christmas itu membesarkan Isa sebagai anak Tuhan. Kita Isa tu sebagai, ni akidah, lam yalid wa lam yulad. Kena sensitif. Cukuplah 2 hari raya tu pun dah, kan? Okey. Kata Abdullah ibnu Umar, sesiapa yang tinggal di negara orang bukan Arab lalu menyambut perayaan Nairus dan Mihrajan, yakni perayaan orang-orang bukan Islam, perayaan orang Yahudi, orang Majusi, ia menyerupai mereka dalam hal itu, ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Abdullah ibnu Umar kata, sahabat Nabi ni, dia kata siapa yang tiru amalan perayaan orang kafir, sambut perayaan orang kafir, masa tu Nairus dengan Mahrajan. Ini perayaan orang kafir lah. Kalau kita di Pawali apa semua, sambut, ra'i, buat upacara tu, dia akan bangkit di kalangan orang-orang itu. Maksudnya dia termasuk daripada
bukan Islam. Okey. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Dan kita tengok last. Beberapa perkara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai bukti kita tidak boleh menyamai orang-orang Yahudi dan Kristian dalam soal ibadat. Walaupun kita sebenarnya tak ada niat nak ikut, tak bermaksud nak ikut, tapi benda tu sama, kita buat bagi berlain. Faham tak? Okey, saya tanya tuan-tuan, setuju tak? Setuju ke tak? Ni saya tanya tuan-tuan ni. Orang yang puasa Ashura 10 Muharram, ada tak siapa-siapa yang piniat nak tiru Yahudi? Ada tak? Tak ada, betul tak? Kita semua tak ada niat pun nak tiru Yahudi. Tak ada maksud pun nak tiru Yahudi. Tapi tengok, walaupun tak ada niat, tak ada maksud nak tiru, nak bagi sama dengan Yahudi, tak ada, kita puasa ni kerana sunnah Nabi. Tetapi tetap Nabi suruh kita puasa 9. Sebab apa? Nak bagi tak sama, nak bagi berlain, nak bagi berbeza. Tu punya tegas, straightnya Nabi. Nabi kata puasa 9. Pasal tak mau bagi sama dengan mereka. Boleh je kita kata, dah kita tak ada maksud, tak ada niat, kita nak puasa ni kerana ikut Nabi, bukan ikut mereka. Kita tak kira lah mereka puasa. Tak. Nabi kata puasa 9. Pasal tak mau bagi sama. Soal niat ke soal apa, tak. Mereka puasa 10, kita 9. Setengah 10. Nampak? Tu betapa jaganya Nabi tak mau bagi sama. Juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang kita salat pada waktu-waktu yang makruh. Seperti apa? Waktu-waktu yang dilarang salat. Lepas subuh, ketika matahari tegak di atas kepala, waktu senja. Pasal apa? Tuan-tuan pernah tak belajar? Pernah tak dengar? Kenapa orang Islam dilarang salat pada waktu-waktu tertentu? Seperti selepas subuh, ketika matahari tegak di atas kepala, waktu apa dia ni? Senja, selepas asar. Kerana salah satu sebab yang disebut dalam hadis, itu adalah waktu salat orang bukan Islam. Waktu mereka menyembah berhala. So kita tak mau bagi sama. Kan? Berdasarkan satu hadis daripada Amr bin Abasah, Nabi SAW kata apa? Lakukanlah salat subuh, jangan salat selepas itu. Jangan salat lepas subuh sehinggalah matahari naik tinggi. Sesungguhnya ketika ia terbit, dia berada di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang kafir sujud kepadanya. Maksudnya ketika itu waktu salat orang kafir. Nampak? Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Nabi melarang kita berpuasa wisal, iaitu berpuasa bersambung. Wisal ni sambung. 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Sambung terus tak buka. Puasa hari Isnin, buka hari Rabu. Sakan. Tapi tak ada masalah bab puasa ni. Pasal apa? Kita ni jaranglah nak puasa bersambung ni. Berbuka tanpa berpuasa tu banyak. Berpuasa tanpa berbuka payah nak jumpa. Berbuka tak berpuasa, itu ramai. Kan? Nampak? Aisyah kata, kalau tengok Nabi ni puasa, macam tak buka. Tapi kalau tengok dia makan, macam tak puasa. Maksudnya apa? Faham tak? Aisyah kata, kalau tengok Nabi puasa, macam dia tak buka. Maksudnya dia puasa banyak lah. Tapi kalau tengok dia makan, macam dia tak puasa. Artinya apa? Dia selang-seli. Saya nak tanya tuan-tuan, orang Kristian puasa? Orang kafir puasa? Puasa. Puasa. Kadang-kadang mereka puasa lagi lama. Saya tak tahu, tapi tuan-tuan boleh lawan tak Mahatma Gandhi?
Kenal Mahatma Gandhi? Tu yang kepala botak di gambar di India tu. Dan tuan-tuan tengok tak bendera India? Ni ada cerita about India. Bendera India ada lambang apa? Tuan-tuan duk tengok Hindustan, tengok apa? Ada lambang roda Mahatma Gandhi lah tu. Betul tak betul tak tahulah, saya kata lah. Mahatma Gandhi kan dia terkenal pejuang kemerdekaan. Kan dia mogok lapar. Mahatma Gandhi punya mogok lapar tu sakan tau. Dia bukan makan sok, makan buka puasa, tak makan langsung. Lepas tu tengok Mahatma Gandhi punya kuih. Saya ingat kalau dia Islam lah puasa macam tu sakan lah. Kita puasa juga, tapi time buka terkejut. Puasa tu bagus tau, time buka demam setan. Setan kata tak apa puasa lagu ni pun padah. Nak apa? Tapi orang Kristian, orang bukan Islam, mereka puasa. Tapi puasa mereka tak ada nilai. Kita puasa ikut sunnah. Pasal itu tuan-tuan dengar tak hadis? Yang satu orang sahabat kata, la asuman, aku akan puasa tapi aku tak buka. Nabi kata apa? Sahabat tu kata dia nak puasa tak mau buka. Macam orang bukan Islam. Nabi kata apa? Buka. Nah. Lah ada tarikat-tarikat tertentu nak suci diri ni puasa. Tapi puasa apa? Tak boleh makan makanan berdarah. Kata tuan-tuan pergi ikut ajaran tu lah. Tak sentuh makanan berdarah, tak sentuh makanan daging. Kan kita tak ada tarikat pun tak apa, tak boleh makan daging ni kira demam. Ada nak menyucikan diri tak boleh makan makanan yang berdaging, kerana berdaging ni bernafsu. Kena makan sayur-sayuran. Kan? Tak ada Islam benda halal makan. Kan? So kita tak boleh berpuasa wisal. Kerana apa? Kerana wisal ini menyerupai agama lain, melainkan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang berpuasa wisal ni, yang berpuasa sambung ini adalah orang Kristian. Juga kita berpuasa pada hari ke-9 untuk menyelisihi Yahudi. Nabi juga salat dengan memakai kasut kerana ingin menyelisihi Yahudi yang salat dengan membuang kasut. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dipindahkan kiblat daripada menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Kaabah Baitullah. Kerana apa? Kerana orang Yahudi apabila salat mereka menghadap Baitul Maqdis. Tu. Nampak tak? Kesemua dalil-dalil ini menunjukkan bahawa orang Islam dituntut menyelisihi perbuatan dan amalan orang-orang Yahudi dan Kristian. Boleh? Ada orang tanya, apa tu bolehkah makan biskut Mary? Yang tu tak apalah, bukan Mary. Mary tu siapa dia? Mary tu Maryam. Mary. Tapi saya kata Mary tu Mary kuih, tak apalah. Faham tak? So tuan-tuan, kita duk sebut banyak kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin dalam salat, terjemahkan dalam perbuatan kita. Terjemahkan dalam perbuatan kita. Tindak tanduk kita, budaya kita, perangai kita, amalan kita, cara hidup kita, ikut cara hidup orang Islam. Jangan tiru, melainkan perkara soal keduniaan. Soal keduniaan, itu tak apalah. Soal-soal yang tak berkaitan dengan agama tak apa. Tu saya cerita tadi ni. Sebelum yang baby shower tu, sebelum beranak ke selepas beranak, mereka akan bawa baby tu untuk dimandikan ataupun mandikan mak baby tu. Ini ada mirip kepada apa dia? Amalan Kristian, mandi selepas lahir. Baptis. Ada. Iaitu anak yang lahir tu dia mewarisi dosa warisan. Jadi mesti dimandikan untuk dibersihkan daripada dosa tu. Kita pun buatlah majlis macam tu. Tak boleh ya? Kerana itu merupakan
amalan orang Kristian. Nampak? Jadi hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, akhir zaman ni orang berbangga dengan cara hidup orang Yahudi, cara hidup orang Kristian, cara hidup orang kafir, dan orang malu untuk mengamalkan cara hidup orang Islam. Kadang-kadang kita nak masuk jumpa orang, Assalamualaikum pun segan. Hello, good morning, apa semua sebut Assalamualaikum. Masuk rumah, Assalamualaikum. Ada satu manusia ni, dia kata dia ajak anak dia, baguslah, dia kata kalau masuk rumah jumpa orang, bagi salam, Assalamualaikum. Tapi kalau rasa malas, rasa panjang, rasa berat, say hello. Kalau hello pun rasa susah, rasa berat, just say hi. Nampak? Kita dengar buah awal tu bagus, Assalamualaikum. Tapi dia bagi choice. Dia kata kalau rasa berat lah, payah lah, susah lah, tak sebut Assalamualaikum, sebut hello. Ataupun kalau hello tu pun panjang, berat, hi. Oh, tak sama. Assalamualaikum doa, Assalamualaikum ucapan yang disyariatkan, yang Nabi suruh sebut, yang Quran suruh sebut. Mana boleh ganti dengan hello, hi? Tak sama. Kan? Sebab tu hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ni memang terkenal jenis budaya mengikut, budaya nak tiru orang ni. Sebelum kita meniru, kita periksalah dahulu adakah ia berkaitan dengan kepercayaan ataupun amalan agama tertentu. Rosak akidah kita jika meniru suatu amalan yang menyelisihi amalan yang diajar oleh agama kita. Peliharalah akidah anak-anak kita. Tak salah mereka belajar di luar negara, belajar di mana-mana, tapi bila mereka balik, mereka balik sebagai orang Islam. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.